لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين والمثنى كالزيدان ويرفع بالألف وجمع المذكر السالم كالزيدون ويرفع بالواو ويجران وينصبان بالياء وكلا وإلا مع الضمير كالمثنى وكذا اثنان وثنتان مطلقا واثنتان مطلقا وإن ركبا وأولو وعشرون وأخواته وعالمون وأهلون ووابلون وأرضون وسنون وبابه وبنون وعليون وشبهه كالجمع. Baik. Baik, sebelum ni musannif rahimahullah dah sebutkan kepada kita di sana ada alamat asliyah, alamat usul, dan di sana ada alamat furu'. Ada alamat usul dan ada alamat furu'. Apa dia alamat usul? Ada 4. Dhammah bagi rafa', fathah bagi nasab, kasrah bagi khafat, dan sukun bagi jazam. Baik, ada 4 alamat usul. Dan di sana ada alamat-alamat furu'. Dan alamat-alamat furu' berlaku pada kita dah sebut dah, siapa yang mengaji matan Najrumiyah dia tahu. Di sana ada disebutkan al-mu'rabatu qisman. Kalimah-kalimah yang di'irabkan tu ada 2. Qismun yu'rabu bil harakat wa qismun yu'rabu bil huruf. Satu bahagian di'irab kalimat-kalimat ni dengan harakat, dan satu bahagian lagi di'irabkan kalimat-kalimat ni dengan huruf. Kemudian musannif rahimahullah Ibnu Ajurum disebutkan keempat-empat tu. Yang di'irabkan dengan harakat, fa'al isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim, dan juga fa'il mudhari' alladhi lam yattasil bi akhirih syai'. Lepas tu kata musannif kulluha, semua ni turfa'u bid dhammah wa tunsabu bil fathah wa tukhfadu bil kasrah wa tujzamu bis sukun. Jadi seolah-olahnya fa'il jamak muannas salim ketika nasab dinasabkan dengan fathah juga. Dan juga isim, kesemua isim termasuk isim alladhi la yansarif, ketika ketika khafat dengan kasrah juga. Dan juga fa'il mudhari' yang berakhir dengan huruf illah tetap dijazamkan dengan sukun. Jadi dia istisna wa kharaja an dzalika thalathatu asya'. Dan keluar daripada yang disebutkan tadi itu ada tiga perkara, tiga kalimat. Iaitu isim, jamak muannas salim, rafa' nasab dengan kasrah, dan juga isim alladzi la yansarif, khafat dengan fathah, dan juga fi'il mudhari' yang berakhir dengan huruf illah, maka dijazam dengan hazaf akhir. 3. Tu 3, lepas tu tambah lagi yang 4 yang di'irabkan dengan huruf. Asmaul khamsah, af'al khamsah, lepas tu tasniah, dan juga jamak muzakkar salim. Jadi yang 7 ni maknanya yang kita sebutkan terkeluar daripada asal. Jadi kita dah ambil satu dah. Sebelum ni kita ambil, dia mulakan dengan al-asma'us sittah. Sebelum ni kita mengaji al-asma'ul khamsah, di sini ada tambah, iaitu kalimah hanu al-asma'us sittah. Dan kita dah sebutkan di sana ada syarat-syarat amah bagi kalimat-kalimat ni ada 4, dan di sana ada syarat-syarat khusus. Syarat khusus bagi beberapa kalimat, iaitu kalimah fu dan juga kalimah zu.
Dan kita sebutkan juga sebelum ni 3 lughah bagi al-asmaul khamsah. Ada nama dia lughatul itmam, ada lughatul qasr dan ada lughatul naqs. Ada 3 lughah kecuali pada kalimah hanu. Sebab tu kita sebut al-asmaul khamsah. Dia tak sebut al-asmaul sittah sebab kalimah hanu dia hanya ada 2 lughah, iaitu lughatul itmam dan lughatul an-naqs. Ada 2 lughah. Baik. Kemudian hari ni sambung kalam musannif nak bawa datangkan al-babul tsani wal babul tsalis mimma kharaja anil asl. Bab yang kedua dan yang ketiga daripada yang keluar daripada asal, iaitu musanna dan jamak muzakkar salim. Musanna dan jamak muzakkar salim. Baik, apa musanna? Muallif tak sebutkan apa makna musanna. Sebab tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Muhakkik Syekh Muhammad Muhyiddin tolong didatangkan apa takrif musanna. Apa yang dikatakan dengan apa dia takrif musanna. Dia disebut musanna, apa makna dia? Iaitu lafzun dalun ala snaini aw isnataini, iaitu lafaz yang menunjukkan atas 2, sama ada muzakkar ataupun muannas. Itu musanna. Lafzun ataupun ma dalla ala snaini isnaini aw isnataini biziyadatin fi mufradihi ataupun fi akhirihi aghna anil aatifi wal ma'tuf salihun litajrid an hadhihi ziyadah panjang wa aqfi mislihi alaihi. Baik. Apa dia musanna? Lafzun dalun ala snain aw isnatain, lafaz yang menunjukkan atas 2, sama ada 2 itu muzakkar ataupun muannas. Lafzun dalun ala snain aw isnatain. Tapi lafzun yang menunjukkan atas 2 itu ada biziyadatin fi akhirih, dengan pertambahan pada akhirnya, iaitu pertambahan alif dan nun ketika rafa', dan ya dan juga nun ketika nasab, dan juga ketika khafat. Boleh faham? Itu maksud biziyadatin fi akhir. Sebab di sana ada kalimat yang menunjukkan atas 2, tapi bukan biziyadatin fi akhirih. Contoh kalimah syafa', syaf'un. Ini menunjukkan atas 2 tapi tidak ada ziyadah. Tidak ada ziyadah fi akhirih. Tidak ada ziyadah fi akhirih. Begitu juga kalimah, kita kata kalimah isnan. Kalimah isnan menunjukkan atas 2 tapi tidak ada ziyadah fi akhirih. Ataupun di sana ada juga kalimah-kalimah dia ada pertambahan tapi tak menunjukkan atas isnain, menunjukkan atas 1, dan juga menunjukkan atas lebih pada 2. Lebih pada 2. Contohnya kalimah Usman ada alif dan juga nun, ada ziyadah tapi tak menunjukkan atas 2. Dia menunjukkan 1. Kalimah Usman, Sya'ban. Ini semua menunjukkan 1. Ada pertambahan. Sebab tu nanti kita akan mengaji kita mengaji mamnu' minas sharaf, ada ziyadah alif dan juga nun.
ada ziyadah alif dan juga nun. Jadi asal dia bukan ziyadah, tapi ditambah alif dan juga nun, maka dia mamnu' minas sarf. Nanti kita akan tengok illah mamnu' minas sarf. Jadi Uthman, Sya'ban ada alif dan juga nun. Yang ni ada ziyadah di akhir dia, tapi dia tak menunjukkan la yadullu ala snain. Begitu juga kalimah yang ada pertambahan di akhir dia, tapi la yadullu ala snain juga. La yadullu ala wahid wa la yadullu ala snain, tapi dia menunjukkan ada lebih daripada dua. Contohnya kalimah ghilman. Sebahagian sebahagian jamak dia berakhir dengan alif dan juga nun. Ghilman ada alif dan juga nun, tapi dia jamak lebih pada dua. Ini nak terkeluarlah benda-benda ni dengan takrif yang diberikan lafzun dalun dalun ala ila. Dalun ala snaini aw isnatain bi ziyadatin fi akhirih, dengan ada pertambahan pada mufradnya. Pada mufrad ataupun pertambahan pada akhirnya. Pertambahan tu adalah alif nun ketika rafa' dan ya nun ketika nasab dan juga ketika jar. Baik. Aghnat, domir dia kembali kepada ziyadah. Bi ziyadatin fi mufradihi, patu aghnat mengkayakan, yakni menyebabkan dengan sebab pertambahan tu tidak perlu lagi daripada atif dan juga maktuf. Asal perkataan kita kata jaa az-zaidani. Jaa az-zaidani. Zaidan dua orang Zaid. Dengan ada pertambahan alif dan juga nun. Ataupun ra'aitu az-zaidaini. Pertambahan ya dan juga nun ketika nasab, ataupun maratu biz-zaidaini. Baik. Asal dia jaa Zaidun wa Zaidun. Asalnya jaa Zaidun wa Zaidun. Dua orang yang bernama Zaid telah datang. Baik. Jadi orang Arab bila satu perkataan tu sama, maknanya sama, lafaznya sama, dia ada syarat-syarat dia nanti kita akan sebutkan. Maka apa yang mereka buat? Mereka memada dengan didatangkan alif dan juga nun. Didatangkan dengan alif dan juga nun, dengan ziyadah tadi, alif nun ataupun ya nun. Dan pertambahan itulah yang mengkayakan, yang menyebabkan tidak berhajat lagi kepada atif dan juga maktuf. Apa dia atif? Ni huruf ataf ni. Ini atif dan ini maktuf. Ini apa ni, dah ada kan maknanya istilah-istilah ni. Sebab nak mengaji kitab ni, kan seloknya sebelum ni kita dah mengaji dah kitab-kitab yang lain supaya kita dah dengar ada istilah-istilah ni. Jadi istilah ni huruf ataf ataupun disebut atif. Yang ni maktuf, yang ni kita panggil maktuf alaih. Yang ni kita panggil maktuf alaih. Yang pertama, zaid yang pertama kita panggil maktuf alaih. Waw kita panggil atif ataupun harful atf. Zaidun panggil maktuf. Maka dengan disebabkan ada penambahan alif dan juga nun ni, maka tidak berhajat lagi kepada atif dan juga kepada maktuf. Aghnat anil atif wal maktuf. Maka cukup dengan adanya nun. Maka tidak lagi perlu yang ni, ditambah saja al-alif dan juga nun. Baik, settle. Aghnat anil atif wal maktuf. Kemudian dalam takrif lagi, salihun litajrid an hadhihi ziyadah. Lafzun yang dalun ala snain tadi tu salihun litajrid an hadhihi ziyadah. Boleh untuk kita apa ni? Apa nak sebut? Salihun litajrid. Boleh kita kosongkan daripada pertambahan alif dan nun ni. Maknanya kita buang alif dan nun ni. Salihun litadrid, boleh untuk kita tajridkan, untuk kita kosongkan daripada pertambahan alif dan nun ni, daripada ziyadah ni, dan kita ataf seumpama atfi mislihi alaihi. Kita ataf yang seumpama dengan yang seumpama. Apa maksud dia? Maknanya kita boleh buat macam ni, macam tadi yang asal. Jaa Zaidun
wa Zaidun. Kita buang alif dan nun, lepas tu kita boleh ataf. Yang seumpama ni mislihi alaihi, kita ataf kepada sini. Mak ni sama kan? Zaid. Dia punya lafaz dia sama, makna dia sama. Atfi mislihi alaihi, itu maksud dia boleh kita nak kosongkan daripada tambahan alif dan nun tadi, dan kita buat ataf macam biasa. Kita buat ataf seperti biasa. Sebab tu lafaz al-qamaran yang ni bukan tasniah. Yang ni bukan tasniah. Sebab apa? Bila kita nak perelaikan dia, kita takkan katakan apa tu qamar. Kalau kata jaa pun jaa, kita takkan kata ja'al qamar wal qamar. Ada tak qamar ada dua? Ada satu kan? Dia syarat dia mesti satu benda tu pada dunia realiti ni dia ada dua ataupun lebih, baru boleh kita nak Allah SWT nak tasniahkan dia. Kalau qamaran, masuk qamar apa? Syams dan juga al-qamar. Maksud dia Syams wal qamar. Tapi di sini kita taglibkan. Apa nanti sebut dulu sikit. Di sini kita taglibkan lafaz qamar di atas lafaz syams. Kita menangkanlah satu lafaz ke atas satu lafaz yang lain. Maka bila kita buat jadi tasniah, jadi qamaran. Tapi sebenarnya makna dia berbeza. Bila makna berbeza, maka tak cukup syarat tasniah. Sebab bila kita perelaikan, kita hilangkan ziyadah ni, maka kita tak boleh ataf yang seumpama. Kita takkan jadi qamar. Kita akan jadi syams dan juga qamar. Dia faham? Baik, kita sebut dia punya syarat. Saya akan ulang lagi sekali. Baik, antara syarat untuk musanna, antaranya tulis tu.
Ini 8 syarat bagi tasniyah. Dan 8 syarat ni juga disyaratkan untuk jamak muzakkar salim. Tapi di jamak muzakkar salim ada syarat tambahan. Di jamak muzakkar salim kita akan sebutkanlah apa ni syarat-syarat tambahan. Sebab jamak muzakkar salim sama ada dia jamid ataupun sifah. Jadi kita akan tengok nanti. Okay. Tapi ni 8 syarat kita kata syurut at-tasniyah ataupun syurutul musanna. Yang pertama, isim yang nak dibuat tasniyah tu, nak jadikan dia musanna tu adalah isim tu isim mufrad. Maka isim yang memang dah tasniyah dah tidak ditasniyahkan lagi, dan jamak tidak ditasniyahkan. Baik, itu yang pertama tu mudah. Yang kedua, isim isim tu mestilah mu'rab. Isim yang nak ditasniyahkan tu mestilah isim yang mu'rab, tidak ditasniyahkan isim mabni. Tidak ditasniyahkan isim mabni. Baik, dah tu hazani, hatani, alladzani, allatani. Itu bukan dia. Tak termasuk. Itu memang asal dia datang memang bentuk dia macam tu. Nanti kita akan tengok di hamish ada sebut. Yang ketiga, an yakuna munakkaran, yakni an yakuna ismu munakkaran. Isim yang nak ditasniyahkan tu adalah isim nakirah, bukan isim ma'rifah. Lepas tu kalau orang tanya orang pula, macam mana pula kita nak sebut dengan lafaz al-Muhammadani? Itu boleh kita tasniyahkan dia? Bukankah isim tu isim ma'rifah? Az-Zaidani ataupun Az-Zaiduna ketika jamak. Baik. Jadi isim ma'rifah dia tidak boleh ditasniyahkan kecuali bila dah dinakirahkan. Bila dia dah jadi nakirah. Bila jadi nakirah? Bila dia dah jadi banyak. Kurang-kurangnya 2. Sekurang-kurangnya 2. Bila kita sebut Muhammad, maka terkena pada Muhammad yang tertentu. Seorang yang Muhammad. Dia masih lagi makrifah, dikenali. Tapi bila Muhammad, maka ada 2 Muhammad. Jadi 2 Muhammad yang mana satu? Maka kita waktu tu dia jadi nakirah. Disebabkan itulah ketika mana tasniyah dan ketika jamak kita datangkan alif lam. Kita datangkan alif lam untuk memakrifahkan dia. Sebab dulu waktu mengapai waktu mengapai Jurumiyah, pelik juga dalam bab mubtada khabar. Zaidun qaimun, az-zaidani qaimani, az-zaiduna qaimuna. Pasal apa ada alif lam? Zaidun kat mufrad tak ada alif lam. Tiba-tiba az-zaidani ada alif lam. Kat jamak az-zaiduna ada alif lam. Jadi kita kena tengok dan juga cari dengan bertanya. Jadi bila kita mengaji, upanya kita kata nama Zaid ataupun Muhammad, apa-apa alam pun, bila dia seorang, dia masih lagi pada ada alamiah dia tu, bersifat dengan alamiah makrifah dia. Tapi bila dia dah digandakan 2 ataupun lebih, maka dah hilang alamiah dia. Maka sebab tu didatangkan alif lam ketika tasniyah dan juga ketika jamak. Jadi sebab itulah nama-nama ni boleh ditasniyahkan dan boleh dijamakkan. Itu syarat yang ketiga. Syarat yang keempat, adamu tarkib. Ketiadaan tarkib. Jadi tarkib kita mengaji dalam matan Jurumiyah, ada yang disebut sebagai tarkib idhafi, ada yang disebut sebagai tarkib mazji, dan ada yang disebut sebagai tarkib isnadi. Okay. Jadi kalau nama tu nama yang ditarkibkan, sama ada tarkib isnadi ataupun tarkib mazji ataupun tarkib yang lain. Contohnya hadara maut, tarkib mazji, ataupun ta'abbata syarran. Ta'abbata syarran ni tarkib isnadi tapi jadi nama. Jadi nama. Ta'abbata syarran. Ni fa'il dan juga fa'il, syarran maf'ul dia. Lepas tu jadi nama. Macam orang bagi nama anak dia Ja'a Zaid. Dia duduk banyak Ja'a Zaid, ingat? Bagi dapat nama anak Ja'a Zaid. Jadi bila anak dia main, kita akan panggil Ja'a Zaid. Telah datang Ja'a Zaid. Itu jadi nama orang.
Jadi yang tarkib ni apa tidak ditasniahkan. Tidak ditasniahkan. Ini syarat dia lah. Macam Sibawai. Cuma nanti ada khilaf lah Basrah dengan Kufah. Basrah dengan Kufah. Sibawai itu boleh tak nak dijamakkan ataupun tidak. Yang kata boleh pula, khilaf pula waw tu nak bubuh kat mana. Itu kita biarlah. Kita tengok antum boleh baca sendiri. Baik. Yang kelima, an yakuna lahu tsanin fil wujud. Maknanya bagi isim tersebut yang nak ditasniahkan tu, dia ada yang kedua pada wujud, pada kita kata alam realiti ni. Contohnya kita kata ni Saburah. Ada yang lain, yang kedua. Saburah juga sama dengan dia, makna yang sama, lafaz yang sama. Lafaz yang sama ada. Tapi ada benda dalam dunia ni dia ada satu kan. Contoh matahari. Ada tak matahari dua? Tak ada, matahari ada satu kan. Planet-planet yang lain tu, Marikh ke apa yang lain tu nama apa? Apa tahu planet-planet tu semua tu kan, planet-planet tu tak ingat nama. Pluto ke. Jadi semua tu tak ada sanin, tak ada yang kedua. Jadi tak boleh kita nak tasniahkan. Itu yang apa ni kedua. Sebab tu kalau ada syamsan, ada kita tengok contoh dalam kita jumpa kalimah syamsan ataupun al-qamaran ataupun abawan. Siapa ada dua ayah? Ayah yang sebenar lah. Siapa ada dua ayah? Semua orang satu ayah kan? Semua orang ada satu ayah. Apa ni qamaran, qamar pun ada satu. Syams pun ada satu. Maka bila macam ni, maka kita tahulah sama ada yang apa ni, dia antara masuk dalam bab taghlib. Dalam bab taghlib. Ataupun majaz. Ada majaz. Dia umpamakan seorang tu dengan matahari juga. Dia umpamakan seseorang tu dengan matahari. Contohnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma a'izzal Islam bi ahadi al-umarain. Nabi doa supaya dimuliakan Islam dengan salah satu daripada dua Umar. Satu Umar bin Khattab, Umar Ibn Khattab. Satu lagi Umar. Satu lagi kau Umar, Amru bin Hisham, Abu Jahal. Jadi ditaghlibkan nama Umar di atas nama Amru. Contoh disebut Umaran. Bila sebut Umaran, maksudnya Abu Bakar dan juga Umar. Tapi ditaghlibkan lafaz Umar ke atas lafaz Abu Bakar. Jadi sebut Umaran. Aswadan. Aswadan itu bukan tulis. Itu air dengan tamar. Tak nak. Baik. Apa nak sebut dia? Jadi di sini Umar dan juga Amru. Jadi ditaghlibkan nama Umar di atas nama Amru. Nabi sebut bi ahadil umarain. Sebenarnya sini dah ada isyarat dah bahasanya Umar yang akan masuk Islam. Nabi taghlibkan nama Umar. Umarain bi ahadi al-umarain. Seolah-olah dah ada isyarat dah daripada doa tu sendiri. Nabi sebut nama, Nabi menangkan nama Umar. Jadi Umar yang masuk Islam. Itu dinamakan bab taghlib. Dalam mudah contoh-contoh Babo selalu sebut, dia kata contohnya kita ni satu rombongan ni, kita kata 5 orang daripada satu negeri. Contohnya 5 orang daripada Kedah, seorang daripada Kelantan. Lepas tu bila kita pergi ziarah rumah orang, lepas tu orang tanya daripada mana semua ni. Lepas tu kita cakap daripada Kedah semua. Sedangkan kalau tengok tafsir satu persatu, seorang daripada Kelantan. Tapi ni dipanggil bukan salah, itu dipanggil bab taghlib. Masuk dalam bab taghlib. Kita memenangkan salah satu atas yang satu lagi. Baik.
Tu syarat yang kelima. Syarat yang keenam, an yattafiqa lafzu kulli wahidin min asnain. Lafaz dia sama. Lafaz dia sama. Macam tadi Zaid. Seorang ni nama Zaid, seorang lagi nama Zaid. Sama tak lafaz dia? Sama. Saburah, ni satu saburah, ada satu lagi saburah. Lafaz dia sama tak? Sama. Lampu ke orang lain ke, dan juga makna dia juga sama. Iaitu syarat yang ketujuh. An yattafiqa makna kulli wahidin min asnain. Makna dia sama. Kalau makna tak sama, macam qamarain tadi, bulan qamarain itu satu makna matahari, satu lagi makna bulan. Jadi makna tak sama. Dia kena makna sama. Dan Zaid makna sama, dua-duanya manusia. Kalau bait al-baitan, dua rumah. Jadi dua-dua makna sama. Bentuk tak sama tu tak apa. Makna dia sama. Dan yang ke-8, alla yustaghna anhu bi tasniyati ghairihi. Alla yustaghna anhu bi tasniyati ghairihi. Jadi wallahu a'lam, nak tahu satu je lah, iaitu tak terjemah macam mana? La yustaghna anhu, tak diperhajatkan daripada isim tu yang tak diperhajatkan daripada dia, tak diperhajatkan untuk tasniah, disebabkan kita ada tasniah lafaz yang lain yang sama makna dengan dia. Contohnya kalimah sawak. Kalimah sawak dia tak ditasniahkan. Sebab orang Arab dah tasniahkan kalimah yang lain sama makna dengan sawak. Si. Pernah dengar kalimah si? Siyan. Huma siyan. Kedua ni sama. Nama tanafiyah pun ada guna kalimah ni, si. Tengok mana misil. Tak dengar itu lah mengaji dah. La si yama. Kalimah ni dah ni. Ni tambah mim. La siyama. Lepas tu menjadi berlaku masalah pada i'rab. La siyama itu kita sebut, kalau la siyama selepas ada isim ma'rifah, maka boleh baca dua, sama ada rafah ataupun khafat. Tapi kalau selepas la siyama ni isim nakirah, boleh baca tiga, sama ada rafah, nasab ataupun khafat. Jadi berbeza pada i'rab. Ini si ni. Jadi depa dah tasniahkan siyan. Jadi dia pun tak tasniahkan dah sawak. Boleh faham tak? Ini syarat-syarat tasniah. Maka yang keluar daripada syarat-syarat ni macam qamaron, macam isnan, isnatan, umarain tadi, semua tu termasuk dalam mulhaq bil tasniah. Mulhaq bil musanna. Dia tak cukup syarat. Yang tak cukup syarat masuk dalam mulhaq. Baik, kemudian terang dulu. Bila tak cukup syarat, dia termasuk di dalam lafaz-lafaz yang mulhaqah bi at-tasniyah. Dan Syekh Hisham dia datangkan empat kalimah. Empat kalimah yang diilhaqkan dengan tasniyah. Kilta, isnan, dan juga isnatan. Kila dan juga kilta, isnan dengan isnatan. Ini yang Syekh Hisham masukkan dalam kitab dia. Lafaz-lafaz yang mulhaq bil musanna, tak cukup syarat tasniah, maka dimasuk dalam mulhaq. Dan dua ada syarat, dua lagi tidak ada syarat.
Tomatu i'rabihima i'raban musanna an tudafa ila dhamir. Ataupun an yakuna ataupun an yakuna mudafaini ila dhamir. Jadi disyaratkan, dua ada syarat, dua tak ada syarat. Yang ada syarat tu maknanya dia kena disandarkan kepada dhamir. Contohnya ja'a ila huma. Ra'aitu ila hima. Wa marartu bi ila hima. Jadi waktu ni i'rab tasniah rafah dengan alif, nasab dan juga khafat dengan ya. Ini syarat dia. Kalau disandarkan kepada isim zahir, maka dia tak di-i'rab dengan i'rab tasniah. Tidak lagi di-i'rab dengan i'rab tasniah. Yang boleh sebut ja'ani ila bila dan kilta bila disandarkan, bila diidhafahkan kepada selain daripada dhamir, maka i'rab dia i'rab huruf yang berakhir dengan alif. I'rab isim maksur. Ini semua sama. Ketika rafah, ketika nasab, ketika jar, semua bikila. Raja'ani kila akhawaika, ra'aitu kila akhawaika, maratu bikila akhawaika. Ini rafah maknanya dengan dhammah muqaddarah ala alif mana min zuhuriha at-ta'azzur. Ini pun samalah maf'ul bih alamat nasab dia fathatun muqaddaratun ala alif mana min zuhuriha at-ta'azzur. Yang ini pun majrur bil ba wa alamatu jarrihi kasratun muqaddaratun ala alif mana min zuhuriha at-ta'azzur. Baik, masuk dalam baca syarah. Qala syarih rahimahullah, al-babu tsani wal babu tsalis mimma kharaja anil asli al-musanna kazaidani wal umarani wa jam'ul mudzakkari salim kazaiduna wal umaruna. Jamak muzakkar salim kita akan sebutkan nanti. Ammal musanna, kata bab yang kedua dan bab yang ketiga daripada apa yang terkeluar daripada asal adalah musanna, contohnya Zaidan dan Umaran, dan jamak muzakkar salim ni yang ketiga, iaitu contohnya Zaidun wal Umarun. Wa ammal musanna fa innahu, ni hukum, tak sebut hukum tadi. Hukum musanna rafa' dengan alif, nasab dan khafat dengan ya. Dia kata ammal musanna fa innahu yurfa'u bil alif niyabatan anid dhammah, sebab dhammah alamah asliyah. Jadi alif ni alamat far'iyah, diganti alamat niyabah.
niyabatan anid dhammah wa yujaru wa yunsabu bil ya niyabatan anil kasrah wal fathah. Taqulu ja'ani zaidani wa ra'aitu zaidaini wa marartu biz zaidaini wa hamalu alaihi, yani wa hamalu alal musanna fi dhalika arba'ata alfadhin. Ada 4 lafaz. Depa tanggung masuk dalam puak-puak musanna. Dipanggil sebagai al-mulhaq. Setengah kitab dia tak sebut hamalu. Dalam kawakib pun sebut sama juga macam ni juga. Jadi ada 4 lafaz. Lafzain bi syartin wa lafzain bi ghairi syartin. 2 lafaz dengan bersyarat dan 2 lafaz lagi dengan tidak bersyarat. Fal lafzanil ladzani bi syartin, dan 2 lafaz yang kedua-duanya tu dengan syarat, bersyarat, kila dan kilta. Wa syartuhuma, dan syarat kedua-duanya an yakuna mudhafaini ila dhamir, bahwasanya kedua-dua itu diidhafatkan kepada dhamir. Taqulu ja'ani kilahuma wa ra'aitu kilaihima wa marartu bi kilaihima. Nampak beza? Kan beza. Dan semuanya diidhafatkan kepada dhamir. Fa in kana mudhafaini, jika kedua-duanya, maka jika kedua-duanya mudhafaini ila zahir, yani ila ismi zahir, maka jika kedua-duanya kila dan kilta ni diidhafatkan kepada isim zahir, kana bil alifi ala kulli halin. Jadi kedua-duanya itu adalah dengan alif atas tiap-tiap hal. Maknanya ketika rafa' alif juga, ketika nasab alif juga, ketika khafat pun alif juga. Tak berubah. Taqulu ja'ani kila akhawaika wa ra'aitu kila akhawaika wa marartu bi kila akhawaika. Jadi i'rab dia macam mana? Fa yakunu i'rabuhuma hina idzin hina idzin ay hina id kana mudafaini ila adh-dhahir fa yakunu i'rabuhuma bi harakatin muqaddaratin fil alif. Maka i'rab kedua-dua pada ketika itu, ketika diidhafatkan kepada isim zahir, i'rab dia muqaddarat bi harakatin muqaddaratin fil alif, dengan harakat yang muqaddarah pada alif. Li'annahuma maksurani kal fata wal asa. Kerana kedua-duanya maksuran. Jadi isim maksur, seperti fata, seperti asa, sama. Wa kadzal qaul fil kitab, gitulah perkataannya pada kilta. Kilta pun macam ni juga cerita dia. Ulanglah balik tapi tukar kilta, sama aja. Taqulu kiltahuma raf'an wa kiltaihima jarran wa nasban wa kilta ukhtaika. Ni dia bagi contoh ketika disandarkan kepada dhamir, dan bagi contoh ketika disandarkan kepada isim zahir. Kiltahuma raf'an, ini pada ketika rafa'. Ini sebab diidhafatkan pada dhamir, maka dia di'irabkan i'rab musanna. Wa kiltaihima, nasab dengan dengan ya. Jarran wa nasban, pada ketika jar dan pada ketika nasab. Wa kilta ukhtaika, ini diidhafatkan kepada isim zahir, maka dia dengan bil alifi fil ahwali kulliha. Wal lafzani alladzani bighairi syartin isnani wasnatani, dan 2 lafaz yang kita i'rabkan dia seperti i'rab musanna tapi tanpa ada syarat, ada 2 juga, isnan wasnatan. Taqulu ja'ani isnani wasnatan wa ra'aitu isnaini wasnatain wa marartu bisnaini wasnataini. Fatu'ribuhuma i'rabal musanna, maka kamu i'rab akan kedua-duanya sebagai i'rab musanna. Wa in kana ghaira mudhafaini, dan jika kedua-duanya tidak diidhafatkan sekalipun. Ni tak ada syarat. Tadi syarat kena idhafatkan, dan idhafat tu pula kepada isim dhamir. Yang ni tak disyaratkan. Sebab tu disebut dalam matan mutlaqa. Wa kadzasnani wasnatani mutlaqa. Kata syarah lagi, wa kadza tu'ribuhuma i'rabahu, masuk i'rabahu ay i'rabal musanna. Dhamir tu kena pada musanna. Wa kadza tu'ribuhuma i'rabahu i'rabal musanna idza kana mudhafaini lid-dhamir. Begitu juga kamu i'rabkan akan isnan dan isnatani sebagai i'rab musanna jika kedua-duanya diidhafatkan kepada dhamir. Seperti isnahum. Isnahum idhafat kepada dhamir. Ataupun dia diidhafatkan kepada isim zahir, pun sama juga i'rab dia i'rab musanna, nahu isna akhawaika. Au kana murakkabaini ma'al asyarah, ataupun kedua-duanya isnan dan isnatani ditarkibkan. Ditarkib, disusun bersama dengan asyarah. Nahu ja'ani isna asyara wa ra'aitu isnai asyara wa marartu bisnai asyara. Sebab dia kan istisna daripada akhawat dia, daripada 13, 14, 15, 11 tu dia istisna.
juzuk yang pertama i'rab, juzuk yang pertama kedua bina. Ini kita sebut tadi itu dalam bab bina yang mabni alal fathi. Lepas tu boleh tengoklah kat bawah tu, nombor 1 muka surat hak tadi tu. Dekat awal-awal tu al-babu sani wal babu salis mimma kharaja anil asli al-musanna kazaidan wal umaran wa jam'ul mudzakkari salim kazaidun wal umarun. Ada buat nombor 1 tu, tengok bawah tu. Syekh Muhammad Muhyiddin Muhakkik ni dia sebut apa maksud musanna. Kemudian dia sebut kat akhir tu, dia kata wa yushtaratu fi kulli ismin yuradu tasniyatuhu samaniyatu syurutin. Disyaratkan pada tiap-tiap isim yang dikehendakkan tasniyahnya ada 8 syarat. Ni yang tadi kita sebut kat depan tadi. Boleh bacalah tu. Itu dia sebut. Cuma nak ambil sikit yang dekat hadzani wa hatani. Yang pertama an yakuna mufradan fala yusanna al-musanna wala jam'ul mudzakkari salimu. Yang kedua an yakuna mu'raban fala yusanna al-mabni, maka tidak ditasniyahkan isim mabni. Adapun wa amma hadzani wa hatani min asma'il isyarah wal lazani wal latani min al-mausulat. Adapun isim isyarah al-hadzani dan hatani dan juga isim mausul al-ladzani dan al-latani fahiya indal jumhur alfazun mawdu'atun ala hadzal wajhi. Maka keempat-empat lafaz ni adalah lafaz-lafaz yang datang, yang diletakkan memang macam tu. Memang ada alif dan juga nun. Bukan yang ditasniyahkan daripada hadza. Bukan. Dan bukan juga ditasniyahkan, maknanya bukan ditasniyahkan daripada mufrad dia. Lepas tu wasalis ada mutarkib pada yusan dan murakkab al-isnadi kata abata syarran walal murakkab al-mazdi ka ma'di yakrib khilafan lil kufiyyin. Ada khilaf masalah dengan Kufah dan juga Basrah. Tu boleh tengok ta'liq pada Abu Sayyidina Muhammad bin Malik. Syarah bin Aqil. Talfiyah Syarah bin Aqil, dalam tu ada juga tahqiq Syekh Muhammad Muhyiddin. Pun dia ada ta'liqkan. Masalah tu dia sebutlah masalah khilaf dan nak buat macam mana. Itu pada jamak dia sebut. Betul rabi' an yakuna munakkaran. Tu boleh baca sampai habis. Baik. Wa amma jam'ul mudzakkari salimu, adapun jamak muzakkar as-salim, fa innahu yurfa'u bil waw. Maka bahasanya jamak muzakkar salim tu dirafa'kan akannya dengan waw, wa yujarru wa yunsabu bil ya, dan dijarkan ia dan dinasabkan ia dengan ya. Ini dengan beralamatkan ya. Taqulu ja'ani zaiduna wa ra'aitu zaidina wa marartu bizaidina wa hamalu alaihi fi dhalika alfazan. Dan mereka hamalu maknanya menanggung, angkat beberapa, kita kata angkat beberapa kalimat dan dimasukkan di dalam bab jamak muzakkar salim. Yani i'rab dia i'rab jamak muzakkar salim. Dia pada hakikat bukan jamak muzakkar salim sebab tak cukup syarat. Jadi jamak muzakkar salim pun sama juga, syarat dia seperti mana yang kita sebut tadi. Syarat-syarat tasniyah tadi itu juga adalah syarat-syarat jamak muzakkar salim. Cuma ada tambahan syarat. Jadi jamak muzakkar salim ni dia ada dua lah. Sama ada jami' ataupun sifat. Sama ada jami' ataupun sifat. Dan bagi kedua-dua ni ada syarat-syarat dia.
campur dengan syarat yang tadi. Campur dengan syarat yang tadi. Tapi sebelum tu takrif dulu. Jamak muzakkar salim apa dia? Ma dalla ala aksara min asnain. Jadi tidak ada isnatain sebab jamak muzakkar salim. Ma dalla ala aksara min asnaini bi ziyadati fi akhirih atau fi mufradihi, hanya fi akhirih apa ni waw dan juga nun pada ketika rafa', ya dan juga nun pada ketika nasab dan juga pada ketika jar. Salihun litadrid an hadhihi az-ziyadah atau salihun apa ni salihun litadrid saja wa akfi mislihi alaihi. Ma dalla ala aksara minas naini, apa yang menunjukkan ataupun lafzun dalun ala aksar minas nain, satu lafaz yang menunjukkan ada lebih daripada dua. Contohnya kita bagi contoh yang sama tadi dengan nama zaid juga. Tadi az-zaidaini az-zaidani, ya, az-zaidu az-zaiduna. Asal dia apa? Asal dia jaa zaidun wa zaidun wa zaidun. Dan lebih lagi lah, jaa zaidun wa zaidun wa zaidun. Jadi orang Arab dia bilang benda ni panjang. Dia bilang benda ni panjang. Dia membilang panjang benda ni, jadi mereka memada dengan mendatangkan ziyadah pertambahan di akhir isim mufrad. Di akhir isim mufrad. Pertambahan tu sama ada waw ataupun nun ketika rafa' ataupun ya dan juga nun ketika nasab dan juga jar. Inilah bi ziyadatin fi akhirih. Dan boleh tambah tadi. Boleh tambah juga aghnat anil atif wal maktuf. Jadi menyebabkan ada pertambahan tadi menyebabkan tidak berhajat lagi daripada atif dan juga maktuf. Salih litadrik sama juga. Kita boleh hilang, kita boleh buang waw dan juga nun ni. Kita boleh tajridkan dia, kosongkan dia daripada ada tambahan ni, dan kita ataf seumpama atasnya. Kita boleh buat macam ni. Ja'a zaidun wa zaidun wa zaidun. Sebab ni kalau 3 orang, kalau 10 orang, ja'a zaidun wa zaidun wa zaidun wa zaidun wa zaidun, kan jadi panjang. Jadi cukup dengan ja'a az-zaidun. Terbenar 3, terbenar 4, terbenar 5, ikut pada qasad si mutakallim. Itu takrif takrif jamak mudzakkar salim. Satu lagi disebut an hadhihi ziyadah, salih litadrik an hadhihi ziyadah, sebab di sana ada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada kalimat-kalimat yang dia ada alif dan juga nun tapi tak boleh nak buang. Ada belakang ni ada alif tapi tak boleh nak buang. Contohnya, sebab tu bukan dia terkeluar daripada jamak ni lah. Contohnya kalimah uyun ataupun masakin. Uyun dan juga masakin ni waw nun kan. Ini ya nun. Tapi soleh tak ditajrid. Boleh tak kita nak buang waw nun dengan ya nun ni? Lepas tu nak buat macam tu tak boleh. Ni nak buang, nak sepok kalimat-kalimat ni dimasuk di dalam takrif. Apa? Okey, sambung. Jamak sama yang tadi balik. Jamak muzakkar salim.
tambahan daripada syarat-syarat yang dah disebutkan tadi. Ini syarat ini syarat tambahan daripada yang disebutkan tadi. Jadi jamak muzakkar salim sama ada dia daripada isim yang jamid ataupun sifah. Kalau dia isim jamid, maka dia ni la budda an yakuna alaman li mudzakkarin aqilin khaliyan min ta'id ta'nis. Kalau dia sifat, syarat dia la budda an yakuna sifatan li mudzakkarin aqilin khaliyatan min ta'id at-ta'nis. Ataupun setengah takbirkan dengan was khaliyatan takuna sifatu lakinana khalilatun lah. Ini syarat tambahan lah. Jadi kita kata jamak muzakkar salim sama ada daripada isim jamid ataupun isim wasf. Sama ada daripada isim jamid ataupun isim wasf ataupun sifah. Jadi isim jamid, contohnya kalimah rajulun. Rajulun ni isim jamid. Dia tidak ada dia tidak diambil daripada mana-mana perkataan. Memang datang rajul. Dan juga kalimah apa ni? Umar. Rajulun juga Umar. Okey, dua-dua ni isim jamid. Maknanya dia bukan diambil daripada mana-mana asal. Faham tak? Seperti isim mushtaq. Ni faham? Itu dinamakan isim jamid. Jadi syarat kalau nak buat jamak daripada isim jamid, mestilah isim tersebut adalah alam. Dia jadi isim alam bagi muzakkar laki-laki yang berakal. Bagi laki-laki dan laki-laki dan juga laki-laki yang berakal. Jadi rajul ni boleh tak kita buat rajulun? Tak boleh. Sebab apa tak boleh? Sebab dia bukan alam. Dia bukan satu kata nama. Bukan satu kata nama, dia isim jins. Adapun Umar, dia alam. Umar dia alam dan alam bagi muzakkar. Muzakkar dan juga akil. Akil lepas tu khalian min ta'id ta'nis. Kosong daripada tak, tidak ada tak, dan dia jadi alam bagi muzakkar yang akil. Lepas tu ada syarat ni semua cukup. Cukup syarat-syarat yang tadi, apa yang kita sebut tadi, maka boleh dijamakkan. Umaruna. Boleh dijamakkan jamak muzakkar salim. Di sana ada kalimah, dia apa isim jamid, lepas tu dia alam bagi muzakkar yang akil tapi dia ada tak. Contoh kalimah Talha.
Talhah. Talhah ni isim jamid. Dia bukan sifah. Dan dia alam. Dan alam bagi muzakkar. Muzakkar tu akil. Tapi ada tak ta'nis. Jadi bila ada tak ta'nis, maka tidak boleh dijamakkan jamak muzakkar salim. Dia kena jamak yang lain. Lepas tu Talhah, jamak dia jamak muannas salim. Talhat. Yang pertama jamak muzakkar salim. Kemudian sifah, kalau satu isim tu isim wasaf. Satu isim tu isim wasaf, contohnya mudnib. Mudnibun. Dia isim wasaf. Kita sebut semalam tu lah. Ada apa ni isim yang tunjuk yang yadullu ala zat faqat. Lepas tu ada isim yang yadullu ala maknan faqat, dan ada yang tunjuk atas maknan dan zat dan juga makna. Itu namakan isim wasaf. Alim. Lepas tu apa lagi? Musri', sari', dharib. Jadi semua tu isim wasaf. Tapi nak buat jamak muzakkar salim, dia ada syarat dia. Mestilah isim wasaf tu dia tu sifat ataupun wasaf bagi muzakkar yang akil. Jadi kalau kita nak buat sifat bagi mausuf yang bukan akil, yang ghairu akil, tak boleh. Contoh perkataan sabiq. Sabiq, kita nak jadikan dia sifat bagi faras. Jadi tak boleh buat jamak muzakkar salim. Sebab waktu tu dia jadi sifat bagi ghairu akil. Syarat dia mestilah dia menjadi sifat bagi akil, yang berakal. Sifat bagi akil. Syarat dia lagi khaliyatan min ta'i ta'nis. Kosong sifat tersebut daripada tak ta'nis. Maknanya tidak ada tak ta'nis. Sebab ni jamak muzakkar salim. Dia mesti kosong daripada tak ta'nis. Tapi dia boleh terima tak ta'nis. Lakinnaha qabilatun laha. Tapi dia boleh terima tak ta'nis. Contoh kita kata kalimah mudnib ni, tak ada tak ta'nis ni, jadi boleh buat jamak muzakkar salim, mudnibun. Tapi dia boleh terima tak ta'nis tak? Dia boleh terima. Jadi macam ni sabiq, kita nak jadikan dia sifat bagi akil. Jadi kita boleh buat jamak muzakkar salim. Dan dia boleh terima tak ta'nis tak? Boleh. Ni dia nak keluarkan apa? Dia nak keluarkan apa ni? Allah salah saya amat. Wazan af'an, fa'la dan juga apa dia tu? Fa'la ni dan fa'la. Tengah kitab didatangkanlah budak an yakuna apa ni sifatan li mudzakkarin aqilin khaliyatan min ta'i ta'nis wa laysat min babi af'ala fa'la wala fa'la nafa'la. Dalam apa ni zakir takrif dia macam tu. Tapi kalau dah ada ni cukuplah, dia boleh terima. Sebab yang ni af'al, fa'lan, dia tak terima tak ta'nis. Apa yang contoh sifat atas wazan ni? Ahmad. Yang ni tasniah dia. Amra. Abiyat. Baik. Dok tasniah dia. Yang ni contoh dia sakron. Dia punya tasniah, bukan tasniah dia, apuan. Dia punya apa? Perempuan dia tu muannas dia. Muannas dia sakra. Sakra. Dia atas wazan ni. Atas wazan ni dia tak terima tak? Ahmar. Adakah muannas dia ahmarah? Tak jadi ahmarah. Tapi dia punya apa ni tasniah lagi. Apa dia? Muzakkar muannas. Muannas dia hamra. Yang ni sakran, muannas dia sakra. Dia tak jadi sakranah. Tak jadi sakranah. Baik. Jadi nak buang yang ni ya. Jadi yang ni yang datang atas wazan ni af'al, fa'la, fa'lan, fa'la,
Yang ni tidak dibuat jamak muzakkar salim. Dia mesti sifat yang menerima tak taknis. Macam tadi kita sebut mudnib, dia terima tak taknis. Dia terima tak taknis. Tapi cuma syarat nak buat jamak muzakkar salim, pada ketika tu dia tak ada tak taknis. Tapi dia menerima tak taknis. Adapun af'al, wazan af'al dan wazan fa'lan, yang mana muannas dia fa'la dan juga fa'la, dia ni tak terima tak taknis. Sebab muannas dia ni lafaz fa'lan, kalau bagi fa'lan tu fa'la. Dia faham ni, dia punya syarat, syarat tambahan. Syarat tambahan bagi syarat yang kita sebut tadi. Okey, habis. Betul, di sana ada beberapa kalimat yang mulhaq bi jam'il muzakkar salim. Al-alfaz al-mulhaqah bi jam'il al-muzakkari as-salim. Jadi ada beberapa kalimat yang dimasukkan dalam jamak muzakkar salim. Kalimah ulu, satu kalimah ishrun, wababuhu, tiga ahlun, empat wa bilun, aradun, wa biluna, ahluna, ishruna, ulu, enam sinun, illiyuna, banu, lapan ini yang disebutkan dalam ni lah, disebutkan oleh Syekh Ibn Syah. Ini semuanya lafaz-lafaz yang tak cukup syarat jamak muzakkar salim, tapi i'rab dia i'rab jamak muzakkar salim. Kalimah ulun, ulu, ishrun dan juga ba' dia, masuk ba' dia 30, 40, 50 sampailah 90. Lepas tu ahlun. Ahlun. Lepas tu wabilun. Ahlun ni jamak bagi ahlah, ahlun. Lepas tu wabilun. Wabilun maksudnya al-matarul ghaziz, hujan lebat. Hujan lebat bukan alam, bukan sifat. Tapi jamak dia jamak ni, jamak muzakkar salim, dimulhaqkan masuk dalam ni juga. Wabilun, aradun, jamak bagi ab, antara jamak lagi aradi. Ni tu jamak muzakkar, itu jamak taksir. Yang ni jamak mulhaq, jamak muzakkar salim. Lepas tu sinun, jamak bagi sanah, bukan di sino tu. Ni sinun, jamak bagi sanah. Wababuhu, ba' yang kita tengok maknanya masuk ba' dia ni iaitu tiap-tiap fa'il, tiap-tiap isim sulasi yang dihazafkan lam fa'il dia, kemudian digantikan dengan apa? Dengan tak, dengan tak taknis, hak taknis, ta marbutah tu lah. Dengan disebutlah tu hak taknis. Itu tiap-tiap isim sulasi yang dihazafkan lam dia, lam fa'il dia, dan digantikan dengan hak taknis. Itu ta marbutah. Okey. Jadi
asal dia. Macam contoh sinun, asalnya sanawun. Asalnya sanawun. Kemudian dihazahkan lam fi'il, lam kalimat. Fa ain lam kalimat ni hapuskan. Kemudian digantikan dengan mudah kita sebut yang kita letak dengan tak marbutah. Jadi sanah. Jadi sanah. Jadi semua yang adik-beradik dia ni, maksud adik-beradik dia yang dibuang lam fa'il kemudian digantikan dengan tak marbutah ni, maka dia masuk dalam mulhaq bi, dia boleh dijamakkan jamak muzakkar salim. Mulhaq adalah jamak muzakkar salim. Ini sinun, sanawun ataupun sanahun. Dikatakan ada yang menjamakkan dia bukan dengan sanawat. Kan jamakkan dia sanawat. Ni asal dia ni, sanawat. Tapi ada yang menjamakkan dia dengan sanahat. Jamak makna salim. Mana ni asal dia hak, asal dia waw. Lepas tu dikatakan juga asal dia asal dia kataan dia sanawun. Dan dikatakan juga sanahun. Sebab ada yang sebut sanahat. Lepas tu banun. Banun. Banulah. Ibnun. Kalau nak ikut dia punya kiasnya, jadi ibnun lah. Berarti ada illah, depa menghazahkan yang ni jadi banun. Itu nak fathahkan ba jadi banun. Tapi pada ketika tasniah tak disebut banan, disebut ibnan. Sebab takut keliru dengan lafaz banan yang bermaksud yang lain, takut keliru. Jadi tak dikekalkan, jadi ibnan. Jadi ibnun jadi banun. Ini disebut Bani Israel. Banu Israel. Asalnya banun, tapi sebab idhafat kita buang nun. Jadi Bani Israel. Bani Tamim ataupun Banu Tamim. Asalnya Banun Tamim. Lepas tu buang nun. Lepas tu Illiyun pun sama jugalah. Illiyun asalnya tempat tinggi ataupun orang yang ada kedudukan yang tinggi, kemudian dinamakan nama syurga. Ini diberi nama bagi syurga yang tertinggi sekali, dinamakan dengan Illiyun. Baik. Baca jamak muzakkar salim. Dia kata wa amma jam'ul muzakkari salimu fa innahu yurfa'u bil waw wa yujarru wa yunsabu bil ya. Taqulu ja'ani zaidun wa ra'aitu zaidin wa maratu bi zaidin wa hamalu alaihi fi dhalika alfazan minha ulu. Qala Allah Ta'ala wala ya'tali ulul fadli. Jadi fa'il situ. Wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati an yu'tu ulil qurba. Itu jadi maf'ul pula yang kedua tu. Jadi mansub dengan ya, awal rafa' dengan waw. Fa'ulu fa'ilun wa alamatu raf'i al-wawu wa uli maf'ulun wa alamatu nasbihi al-ya'u. Wa qala ta'ala inna fi dzalika ladzikra liulil albab. Yang ni tempat khafat pula. Dalam Quran ada tiga-tiga. Ada waktu dia rafa', nasab, khafat ada dalam Quran. Kalimah ulu. Jadi khafat dengan ya. Fahadha majrur wa alamatu jarrihi al-ya. Wa minha ishrun wa akhawatuhu ila tis'in. Ishrun, lafaz ishrun dan juga saudara-saudaranya sampai dah tis'in. Taqulu ja'ani ishruna wa ra'aitu ishrina wa maratu bi ishrina. Wa kadzalika taqulu fil baqi. Begitulah ja'ani salasuna. Ra'aitu salasina. Betul bubuhlah tamyiz siapa dia? Apa yang dilihat. Minha wa minha ahlun.
Wa minha ahlun. Qala Allah Ta'ala syaghalatna amwaluna wa ahluna. Jadi sebab diidafatkan kepada dhamir na, maka dihazafkan nun. Wa ahluna. Jadi alamat rafa' dia waw. Min au min awsati ma tut'imuna ahlikum. Ini maf'ulun bih. Lepas tu ayat lain ila ahlikum abada, ni ketika jar. Al-awwalu fa'il, wa tsani maf'ul, wa tsalis majrur. Ini pun sama kalimah ahlun pada ketiga-tiga keadaan ketika rafa' nasab jar ada dalam al-Quran. Wa minha wabilun wa huwa jam'un liwabilin wa huwa al-matarul ghazir. Hujan lebat. Ini tak ada. Tak ada dalam Al-Quran. Wa minha aradun bitahrikir ra, dengan perbariskan ra, aradun. Wa yajuzu iskanuha, boleh permatikan ra fi darurati syi'ri, pada darurah syair. Jadi dalam kalam biasa disebut aradun, bukan arduna. Walaupun pada ketika mufrad dia ardun, tapi ketika jamak dia aradun dengan perbariskan ra. Wa min hasinun wa babuhu, daripada yang ditanggung masuk dalam jamak mudzakkar salim ni sinun, dan juga bab-bab dia. Apa dia bab-bab dia? Wa huwa ay babuhu tu kullu ismin sulasiyin, tiap-tiap isim sulasi yang hudhifat lamuhu, yang dihazafkan lam dia, wa uwida anha ha'ut ta'nis, dan digantikan daripada lam dia tu, lam yang dihazaf tu ha'ut ta'nis, tak marbutah tu. Sebab kita berhenti kita baca hak. Kita berhenti kita baca hak. Sanatun kita akan baca sanah. Sanatun kita baca sanah. Walam yukassar, iaitu isim sulasi yang dihazafkan lam dia dan digantikan lam tu dengan hak ta'nis, dan tidak dibuat jamak taksir. Dan tidak dibuat jamak taksir, tidak ditaksirkan. Yujma' jam'a taksir. Dia kata ala tara, tidakkah kamu lihat anna sanatan asluha sanawun atau sanahun. Kita sebut dah tadi. Sanah tu asal dia sanawun atau sanahun. Dalil dia mana? Bidalili qaulihim fil jam'i bil alifi wa ta, sanawat atau sanahat. Dengan dalil perkataan mereka orang Arab pada ketika jamak sanah, mereka jamakkan dengan sanawat dan juga sanahat. Jadi falamma hadzafu minal mufradil lama, maka tak kala mereka menghazafkan daripada isim mufrad tu, mereka hazafkan lam, wahyal waw awil ha, wa awadu anha ha'at ta'nis, dan mereka menggantikan daripada lam yang dihazaf tu, gantikan akan hak ta'nis, tak marbutah tu. Lepas tu aradu, falamma hadhafu aradu fi jam'i taksir an yaj'aluhu ala surati jam'il mudzakkaris salim. Bila mereka hazaf tu, mereka nak buat pada jamak taksir tu, mereka nak jadikan dia di atas rupa jamak muzakkar salim, sebab dia nak tampungkan lam yang dihazaf tu. Aradu fi jam'i taksir an yaj'aluhu ala surati jam'il mudzakkaris salim. A'ni makhtuman bil waw wan nun raf'an wa bil ya'i wan nun jarran wa nasban. Ini depa nak jadikan dia tu seperti jamak muzakkar salim. Maksud dia nak jadikan dia tu berakhir dengan waw dan nun pada ketika rafa', dan ya dan nun pada ketika jar dan juga nasab. Liyakuna dzalika jabran lima fatahu min hazfil lam. Cari juga kok ada yang mensyarahkan ni, tapi tak jumpa. Dia sebut ni ialah dia sebut. Dia nak baca aja. Maknanya dia kata batu setengah kitab dia masukkan kalimat-kalimat ni sanah sinun, lepas tu apa lagi, subun, qulun, izun, idun, dia masukkan dalam jamak taksir. Dia ni masuk dalam jamak taksir tapi dimulhaqkan. Bab i'rab dia i'rab dengan i'rab jamak muzakkar salim. Dia i'rab dengan i'rab jamak muzakkar salim. Sebab depa buat jamak, depa nak buat jamak muzakkar salim, cuma nak bagi jadi rupa dia macam jamak jamak taksir, tapi nak bagi rupa dia macam rupa
jamak muzakkar salim. Yang ini berakhir dengan waw dan nun pada ketika rafa' dan ya nun pada ketika nasab dan juga jar. Sebagai nak tempelkan, nak apa? Jabr. Nak tampung. Nak tampung apa yang telah hilang. Apa yang telah luput daripada kalimah tersebut daripada hazafkan lam. Begitulah wa kadzalikal qaul fi nadhairihi. Wahya idah. Ini nazair dia yang seumpama dengan dia idah, jamak dia idun. Wa izah, jamak dia izun. Subah, jamak dia subun. Kulah, jamak dia kulun. Wa nahwu dzalika, dan seumpama itulah qala Allah Taala alladzina ja'alul qur'ana idin. Alladzina ja'alul qur'ana idin. Patu anil yamini wa anil shimali izin. Namanya mulhaq bi jam'i muzakkar salim. Baik. Antara yang di mulhaq dalam jamak muzakkar salim lagi, wa mimma humila ala jam'il muzakkar salim fil i'rab banun. Wa kadzalika illiyun wa ma ashbahuhu mimma summiya bihi minal majmu'. Minal jumu'. Illiyun dan apa yang seumpama illiyun lah daripada lafaz yang dinamakan dengannya daripada jamak. Dia asal jamak kemudian dijadikan nama. Dijadikan nama. Ala tara, tidakkah kamu lihat anna illiyin fil asli jam'un li illiyin. Illiyina pada asal adalah jamak bagi illi. Fanuqila an dzalikal ma'na wa summiya bihi a'lal jannah. Maka dipindahkan daripada yang demikian itu, daripada makna yang demikian, asal makna dia lain. Kemudian dipindahkan makna tu, diletakkan, dinamakan syurga yang tertinggi sekali. Wa u'riba hadzal i'rab, dan di i'rab akan ini i'rab. Wa u'riba hadzal i'raba nadharan ila aslihi, dan di'irabkan dengan ini i'rab, yang ini dengan i'rab jamak muzakkar salim ni kerana melihat kepada asal dia. Qala ta'ala kalla inna kitabal abrari lafi illiyin majrur wa ma adraka ma illiyuna. Ini ketika rafa'. Jadi fa'il. Kan dia. Silap. Wa ma adraka ma illiyun. Fa'ala dzalika in summiyat rajulan in samaita rajulan bi zaidun qulta hadza zaidun wa ra'aitu zaidin wa maratu bi zaidin. Jadi yang ni berkait dengan yang atas lagi. Apa ni masalah tadi illiyun asalnya dia jamak bagi illi, dan illi itu pun ada maksud. Ada maksud. Kita sebut antara maksud dia apa ni al-murtafi', tempat yang tinggi, ataupun orang yang ada apa ni kedudukan yang tinggi. Kemudian diambil lafaz ni, dipindahkan daripada makna tu, jadikan satu nama kepada syurga yang tertinggi. Mana dia asal dia lain, tapi dijadikan satu nama bagi satu benda. Baik. Jadi apa-apa nama sekalipun, kita kata kalaulah atas asal dia Zaidun contohnya, Zaidun asalnya ramai kan jamak muzakkar salim, tapi kita ambil nama Zaidun, kita letak nama anak kita Zaidun. Letak nama anak Zaidun, dapat anak nama Zaidun jamak. Macam Hafizin nak jamak
Maksudnya hafiz. Seorang tapi hafizin. Mak dengan Cina orang tu tahu. Hafizin. Jadi bila ambil lafaz Zaidun letak nama seorang, jadi nak i'rab dia macam mana? Sama. I'rab dia jamak muzakkar salim. Maknanya rafa' dengan waw, nasab dengan ya, jar pun dengan ya. Tu dia kata fa'ala dzalika in sammaita rajulan bi Zaidun qulta hadza Zaidun wa ra'aitu Zaidin wa marartu bi Zaidin fatu'ribuhu kama kunta tu'ribuhu hina kana jam'an. Maka kamu i'rabkan ia seperti mana kamu i'rabkan ia ketika mana ia jamak. Itu lihat kepada asal dia. Lihat kepada asal dia. Jadi ini afsah, lughah yang paling afsah sekali, yang paling fasih sekali. Dia kata nombor 2 tu hadhihi afsahu lughatil arab fi i'rab ma summiya bihi mimma asluhu jam'u mudzakkarin salimun. Ini adalah afsah bahasa lughah Arab pada mengi'rabkan nama lafaz yang dinamakan dengannya, yang mana lafaz tu asalnya adalah jamak muzakkar salim. Wa minal arab dia kata man yulzimuhul ya. Daripada Arab ada yang melazimkan akan lafaz tersebut, dia lazimkan dengan ya. Wa yu'ribuhu bi harakatin zahirah. Maka dia i'rabkan dengan harakat yang zahir pada akhir kalimat, ala nun ba'dal ya. Seolah-olah dia isim mufrad. Ini lughah yang pizin. Dia tak berubah. Dia tak jadi hafizun, hafiz ni sama kan. Fa ka'annahu ismun mufradun akhiruhu ya wa nun. Mislu ghislin wa yaqtin. Ila akhirih bacalah. Wallahu ta'ala alam. Syukur tak ada nak ambil ulat. Ini kita sambung nanti yang ke-4 dan yang ke-5. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Illa alladziina aamanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw